Auzubillahiminasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah yang dikasihi oleh Allah SWT, pertama kita panjatkan sedikit syukuran kepada Allah SWT sebab dapat lagi kita bertemu pagi ni kan, dalam keadaan yang alhamdulillah tenang, aman, dan kita semua sihatlah insya-Allah. Ada yang semua orang sihat kan? Khabar? Sebab kalau ikut statistik hari ni dijangka dia akan genaplah 1 juta orang yang pernah kena positif. Kalau dia expecting kan kalau more than 10k. So kalau 1 juta orang dah kena positif, dekat Malaysia ada 30 juta penduduk. Maknanya setiap 30 orang ada seorang positif. Kan? Tapi alhamdulillah kita tak ada dalam stat tu kan setakat ni lah. Alhamdulillah. Maknanya Allah Ta'ala masih lagi memelihara kita daripada benda ni yang menguji orang lain. Kita sangat-sangat menjaga kesyukuran kepada Allah SWT kerana memberi kita lah nikmat kesihatan dan juga kelapangan waktu lah kan. Sebab ada 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia ni, iaitu as-sihah wal faragh, kata Nabi SAW. Kesihatan dan juga kelapangan waktu. Ramai orang sedang mencemburui nikmat kesihatan kita kan. Sebab sekarang ni berpusu-pusu, berduyun-duyun, beribu-ribu orang setiap hari sakit COVID. Itu baru stat COVID kan. Kita mula menghitung stat orang sakit ni setiap ada COVID. Sebenarnya orang sakit ni setiap hari orang sakit. Demam ke, jantung ke, nak beranak ke kan. Maksudnya ramai orang sebenarnya hari-hari diuji dengan kesakitan dan dengan kesihatan, ujian kesihatan. Tapi kita tak kan, satu nikmat yang Allah bagi. Yang kedua, kita ni lapang lah sebenarnya basically kan. Sama ada kita lapang sebab kita tengah cuti, macam Akrami, Fahim cuti kan, ataupun walaupun jemaah air bersekolah pula kan, still in period of studies, tapi basically still lapang lah sebab compare to orang yang bekerja, jaga anak sebenarnya, kita ni ada banyak lapangan waktu. Tapi Nabi kata 2 nikmat ni sering dilalaikan kan. Sebab bila sihat kita tak appreciate. Bila kita lapang kita pun tak menghargai masa kita. So hopefully kita taklah masuk dalam kalangan mereka yang tidak mensyukuri ataupun terlalai dengan nikmat berkenaan. Yang pertamalah. Yang keduanya kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi SAW dan seluruh keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan ila yaumil din. Tadi kita dah bercerita tentang berita atlet judo daripada Aljazair, Algeria, yang tarik diri sebab tak nak bertemu dengan opponent daripada Israel kan. Which bagus sebab isu ni dah makin senyum sekarang, makin senyap. Itu isu nak lawan Israel, isu nak pertahankan Palestin. In fact di Malaysia dah jadi macam terbalik dah. Bukan lagi nak lawan Israel kan, orang Muslim bergaduh sama sendiri. Lah isu ni kan, Ustaz Nadir, Ustaz Ebik dan Topi Beras dan Caprice tu. Jadi ini pun satu ujian sebenarnya kan, sebab kita ada satu objektif besar, iaitu nak bantu Palestin. Tapi ni actually part of Ghazufik kan, serangan pemikiran tu lah. Walaupun dia mungkin bukan dimainkan oleh Israel, tapi dia dimainkan oleh syaitan. Kan, syaitan ni berjaya tau, pandai dia talbis. Dia membelik kita ni supaya yang benar itu nampak salah dan yang salah tak benar. Kita dilarikan fokus daripada benda asasi kepada melihat benda-benda lain yang boleh meretakkan balik kita punya kesatuan kan. Sebab tu ada ulama yang tulis buku tajuk dia Talbis Iblis. Kalau pernah dengar tajuk buku tu kan. Siapa tulis kan? Kalau tak silap Ibnu Qayyim tulis dia. Ibnu Qayyim Al-Jauzi penulis buku tu. Talbis Iblis. Tajuk dia kalau terjemah dia tulis Belitan Iblis. Bagaimana iblis ni, cerita dalam buku tu iblis ni mentalbis. Perkataan talbis ni datang daripada surah Al-Baqarah kan. Cuba cari ayat tu. Surah berapa tah? Allah SWT berfirman,
wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ayat berapa Siapa tolong carikan? Dia macam awal-awal lah. 20 lebih ataupun 30 lebih. 30 lebih kot. Dia macam page lepas page surah pasal khalifah tu. Page next. Ada tak? 22 Macam mana bunyi dia? Dia tak baca sikit daripada awal. Apa Imran tak baca je? Okay, sama lah itu kan. Jazakallah khair. Itu Allah Ta'ala berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Walaupun kalau kita baca kelompok ayat tu, sebelum dan selepas tu, dia sedang berinteract dengan Bani Israel ataupun ahli kitab. Yang mana mereka ni dulu memutarbelikkan kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Kan? Jadi Allah bagi amaran dekat mereka, ahlan sahlan, Amir Irfan, Allah bagi warning dekat mereka, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian talbis, memutarbelikkan al-haqqa bil batil, kebenaran dengan al-batil. Wala taktumul haq, dengan kesembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. So daripada perkataan talbis ini, Syekh Ibn Qayyim tu menulis buku Talbis Iblis. Sebenarnya talbis ni dia datang pada perkataan labis. Labis ni apa labis? Pakaian kan? Sebab bila orang tu dia talbis, talbis al-haq bil batil, dia memakaikan kepada kebatilan tu pakaian kebenaran. Maknanya benda tu secara substansnya salah, tapi dipakaikan pakaian yang betul. So orang nampak dia betul. Ada benda yang betul, dia pakaikan pakaian yang salah. So orang nampak salah. Dia talbis lah, dia mengelabui kan dengan teknik tu. Itu kerja-kerja syaitan lah. Dan Allah tegur ahli kitab supaya tidak buat kerja-kerja talbis ni. So kita bukan nak kata perseteruan di dalam Malaysia tu adalah kerja syaitan kan, tapi ataupun kerja manusia mungkin taklah, tapi mungkin syaitan berjaya mentalbis kita ni, menutup kita daripada umat kan, daripada melihat benda lebih besar, itu nak bekerja untuk melawan musuh-musuh Islam, Palestin yang jelas. Ditalbiskan benda tu, ditutup benda tu, dan tengah sibuk dengan bergaduh isu sama sendiri kan. Itu keadaan umat. Tapi Abang nak share kan, bila Allah Ta'ala sebut benda ni kan, ataupun Syekh tu menulis tentang talbis iblis ni, dia berlaku kat semua orang. In fact kita pun kan, mungkin kita ada benda yang kita kena buat kan, kita kena fokus belajar ke, solat ke, tapi kadang-kadang kita nampak benda lain, betul tak? Kita disibukkan benda lain, kita ditipu, kita diserang secara pemikiran, kita sibuk dengan benda lain kan, kita diperlihatkan benda lain. Berlaku talbis kepada kita kan. Sebab dalam buku Talbis Iblis tu dia kata iblis ni dia boleh mentalbis setiap buku tu dia buat topik-topik ikut kategori. Macam mana talbis kepada pemimpin, macam mana talbis pada para ulama, macam mana talbis pada penuntut ilmu, macam mana talbis pada orang awam, macam mana talbis kepada ahli tasawuf, macam mana talbis pada ahli sekian. Setiap bentuk manusia tu ada cara tertentu iblis ni mentalbiskan. So sama juga kalau kita belajar orang muda kan, lagilah mudah dia nak talbis kita kan, membelit kita dengan belitan-belitan yang kita tak nampak tapi kita tipu kan. Samalah macam satu hari-hari kita mungkin kita selalu baca Quran kat rumah, tiba-tiba kita rasa macam berat, malas, dan orang ajak tengok movie ataupun tengok TV ke berpanjangan sampai lupa kan nak baca Quran satu hari tu, ataupun solat ke, ataupun nak berzikir sebagainya, sebab kesan-kesan talbis bisikan-bisikan syaitan yang sangat licik lah membisik ke dalam kepala kita semua. Jadi kalau benda ni tak ada orang beri peringatan, mungkin bahayalah, sebab kita tak nampak iblis tu bekerja, kita tak nampak talbis tu kan. Cuma kita beruntunglah kalau kita ada circle, group, kawan-kawan yang boleh remind tentang benda ni. Hari-hari kita check kan, sama ada kita ni termasuk dalam kalangan mereka yang tertipu dengan talbis iblis ataupun tidak lah.
So just nak ni lah ambil apa kaitan isu semasa tu dengan apa yang berlaku hari ni, dan sebenarnya dia adalah apa yang telah pun diperingatkan oleh Al-Quran tentang talbis iblis kan. Allah alam, tu sikit lah peringatan untuk di sini sebenarnya. So insyaAllah pada pagi ni kita sunyi sikit, yang macam sunyi je, macam tak cukup quorum kan. Siapa tak ada? Tak ada adik lah kot, tak ada adik Najmi. Oh, Qayyum lah yang Qayyum kan. Tapi tak apa, kita akan tilawah sikit. Kalau ada masa kita akan sambung surah hadis 4 tu kita habiskan, dan juga surah Al-Fil. Tapi gaya macam tak ada juga ni. Tengoklah. Mungkin kita tengok hadis saja kan. Sebelum tu kita akan tilawah sikit. Kita akan sama-sama tilawah surah Az-Zariyat. Surah ke-51. Kita ada 8 orang. Kita baca daripada sebenarnya pendek-pendek je dia punya surah ni kan, ayat dia. Daripada ni lah, page second last dan page last. Daripada ayat ke-31 sampai habis, iaitu ayat ke-60. So ada lebih kurang 32 ayat kan. Kita ada 8 orang, 30 bagi 8 berapa seorang baca 3 atau 4 ayat. Boleh ke? Jumpa ke semua orang? Jumpa tak? Sebenarnya yang lain jumpa. Wise jumpa Wise. Lalu Wise confused. Saya jumpa. Jumpa tak tahulah takut Quran lain ke, mana tahu tak tahu lagu lah je. Oops. Akrami okey, Amir Irfan jumpa tak? Okey. So kita baca 3 atau 4 ayat seorang. 4 ayat lah seorang. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Linursila alaihim hijaratan min tin. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Nanti Aiman sambung, kemudian Amir Irfan, Amma, Akrami, Fahim, Uwais dan last kali Imran فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين Boleh ni Amir Irfan baca. Surah apa? Tadi tanda sekejap. Sorry. Kita baca surah Az-Zariyat. Surat 522. Seorang baca 4 ayat. Sekarang Irfan baca daripada ayat berapa tadi? Ayat ke 39 start. 4 ayat. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبتناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين
فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون Boleh Akram baca dulu. والأرض Akram dulu kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم الله الرحمن الرحيم Fazakir fa'in ayat 55 lah bang. Betul. Teruskan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wazakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar innallaha huwar razzaqu zul quwwatil matin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون Zanuban. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Tahu surah dengar macam mana, tapi abang dengar macam Imbas sebut zunub ke dah? Saya sebut zu. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Jazakumullah khair, sadaqallah azim. Adik, minta maaf nanti adik boleh baca sendiri kot. Okey ke adik? Tak apa. Okey. Mendengar okey, dapat pahala kan. So kita baru baca dua muka surat daripada muka surat 522 dan 5523 surah apa ni? Surah Az-Zariyat. Yang selalunya surah Az-Zariyat ni jarang-jarang kita baca, jarang-jarang kita dengar kan. Cuma kita famous sebab ayat satu ayat je yang famous surah ni kan. Iaitu surah ayat pasal tujuan hidup tu. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tapi hari ni kita tengoklah mungkin ada ayat-ayat lain yang kita boleh ambil manfaat. So kita ambil sedikit masa baca terjemahan sama-sama. Dah open lah siapa nak share kan, peringatan untuk sama-sama. InsyaAllah, silakan.
nak share? Boleh silakan. Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. So, saya nak share ayat yang ke-52 yang dia punya petikan ayat yang last tu. Min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Okey. Based on yang ayat last tu, qalu sahirun aw majnun. Ni apa yang saya faham based on pembacaan Nabi SAW dulu lah. Tak pastilah Nabi SAW saja ke ataupun Nabi-Nabi lain juga diorang digelar sebegitu kan. Sebab diorang merupakan utusan Allah. Itu diorang jadi Nabi, diorang jadi Rasul supaya diorang ni lah, diorang sampaikan dakwah ataupun sampaikan pesanan-pesanan yang berlandaskan Islam. Tapi diorang dituduh ataupun digelar sebagai ahli sihir dan orang gila. So contohlah kalau kita hari ni kita buat benda baik, lepas tu kita kena macam tu kan. So mestilah kita mungkin akan berputus asa, kita akan sedih. So itu macam saya rasa boleh related lah dengan session semalam kalau ada siapa join dengan Ghazul Fiqh tu kan, serangan psikologi. Which is serangan psikologi ni tak semestinya daripada syaitan je kan. Sebab salah satunya bisikan syaitan dan salah satu lagi kalau kita mungkin itulah diserang secara psikologi macam tu. Sebab bukannya seorang yang serang Nabi Muhammad macam tu kan. Bahkan ramai kan. Ramai umat Nabi SAW dulu waktu dia dengan para sahabat sampaikan agama Islam, diorang ditentang. Sampaikan Nabi ni dituduh sebagai orang gila. So saya teringat bila cakap pasal ujian ataupun Nabi dicaci dan digelar sebagai orang gila, saya teringat dalil daripada surah Al-Balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang bermaksud Allah SWT menciptakan manusia ni supaya dia sentiasa, bukannya kesentiasa lah, maksudnya bila kita berada dalam kesusahan ataupun ujian tu, itu adalah lumrah ataupun sunatullah yang orang akan lalui. So kesimpulan based on ayat ni, kita jangan berputus asa. Walaupun kita buat benda baik tu ramai orang tentang, ramai orang tak setuju. Sebab macam ni lah bila baca dekat Facebook punya komen semua kan, orang kata because the truth will prevail kan. So saya rasa kesimpulan ni related dekat ayat 55, which is wadhakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. So maksudnya, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan tu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. So macam itulah, saya rasa ayat ni sebenarnya first of all dia macam ditujukan kepada para nabi dan para rasul sendiri. Tapi untuk konteks kita sekarang, saya rasa ayat ni juga berkait dengan kita lah. Sebab kita ni merupakan orang kata, bolehlah kata macam yang membawa lah panji-panji Islam pada akhir zaman ni. Dan kita kena yakin bahawa setiap perkara yang kita lakukan, perkara contoh macam dakwah ke atau kita buat baik, tak kisahlah kalau orang tu nak dengar ke tak nak, tapi kita just proceed ataupun jangan nak putus asa, jangan stop daripada buat benda tu. Sebab apa? Sebab setiap perkara yang manfaat yang kita sebutkan, yang kita lontarkan, yang kita sampaikan dekat orang tu, tak kisahlah dia nak ambil ke tak, sebab peringatan ni just akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. So, itu cakap. Baik, jazakallah khair Imran. Perkongsian yang baiklah kan, yang beri peringatan itu semua. In fact, kalau kita tengok surface ayat tadi yang Imran quote tu 52 tu, kalau kita tengok ayat tu macam semua Nabi lah dapat macam tu kan. Sebab Allah kata, ma atal ladzina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. Tak ada Nabi pun yang diutuskan, melainkan mereka semua akan dituduh kan. Qalu sahirun aw majnun. Maknanya satu rule of thumb rule kan panggil apa? General rules ataupun sunatullah juga ni kan. Maknanya Nabi ni siapa-siapa je dekat zaman mana pun bila mereka datang, mereka akan dituduh qalu sahirun aw majnun, penyihir ataupun orang gila ataupun apa-apa tuduhan yang lain. Dia satu sunatullah juga kan, para Nabi tuduh. Sama jugalah kita. Tapi kita tak feel lagi benda ni sebab kita mungkin tak buat benda tu seagresif tu lah kan. Kita dah mungkin buat guru sikit, kita dah takut lah nak MPP kata apa kan. Tapi belum lagi tuduh gila. Sebenarnya nak cerita, memang ada orang yang pernah dituduh gila. Akhawat lah kan.
dia macam ekstrim kerana sangat apa. So junior-junior yang dia nak ajak join QC ke halaqah tu, tengok kakak ni macam terlalu bersemangat dan dia rasa kakak ni ekstrim gila kan. So sister tu sangatlah dia apa, affected lah bila dia tengok orang judge dia macam tidak waras kan. Padahal dia bukan tak waras, tapi semangat dia tu macam melangkaui norma orang biasa yang kurang bersemangat. Bila kita buat benda yang luar daripada norm tu, orang akan nampak asal lain sangat macam kan. Tengok adik macam status adik macam ganas sangat ni. Tak ada. Padahal okey je sebenarnya, tapi sebab kita punya norma tu terlalu tabu bercakap tentang Islam kan. Tabu ni dah pernah sebut itu kan. Terlalu janggal nak bercakap tentang Islam, tentang Quran, tentang peringatan. So bila somebody cakap, dia dilihat macam against the mainstream. Patutnya kita lah kena create the right mainstream kan. Anyway, jazakallah khair lah Imran. Just nak share juga lah yang Imran petik kan. Kalau kita tengok ayat ke-55, dia betul lah, dia relatable dengan apa yang Imran kata tadi kan, dia relatable dengan mesej atas tu. Kalau kita baca Quran, bila Allah sebut fa je, lepas Allah cerita something, cerita panjang, kemudian dia akan ditutupi dengan fa kan, selalunya. Kalau kita perasan dekat surah Hijri, fa tu macam so, maka apa kita kena buat. Jadi macam itulah. Dari cerita dia akan ditutupi dengan fa. Fa tu macam cerita dulu apa berlaku, kemudian fa tu apa mesej Allah Ta'ala. Kalau ayat ke-54 Allah kata apa? Fa apa? Fatawalla anhum fama anta bimalum. Kan? Maka oleh itu, so action Nabi nya bukannya melayan gosip-gosip dia, cyber troopers tapi fatawalla anhum. Oleh itu fatawalla berpalinglah daripada mereka, kerana engkau tidak akan disalahkan. Ma anta bimalum. Selepas berpaling, Allah kata apa? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan. So ada dua mesej kan, berpaling dan beri peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kerana peringatan itu akan memberi manfaat pada orang lain. Apa terasa ni menarik, sebab lepas cerita dua mesej ni, Allah kata apa? Sebab apa kena buat dua benda ni? Kerana kamu ni telah kami ciptakan sebagai abid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Dia macam ayat 2 ni adalah trailer ataupun kita panggil mukadimah kepada ayat 56 tu. Faham tak? Contohnya bos kata, okay, you keluar kerja ni. Lah you kan anak bos saya, faham? Dua tu yang mana? Yang 54 dengan 55 55 tu, dia macam intro kepada ayat ke-56. Tapi ayat 56 ni cerita pasal abid. Tapi Allah mulakan intro dengan konteks dakwah. Allah tak kata, maka solatlah, berzikirlah kerana kami telah ciptakan engkau untuk beribadah pada kami. Faham tak? Kita kan faham ayat ke-56 ni adalah ibadah khusus kan. Solat, bayar zakat, puasa. Tapi tak, Allah kata wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kerana kena beri peringatan. Sebab apa? Peringatan ni bermanfaat bagi iman. Kemudian disambung lagi, kami ciptakan kau ni untuk beribadah kepada kami. Dia macam antara bentuk ibadah tu apa? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kan? Macamnya 55 tu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Dan Nabi kena buat sebab apa? Sebab Nabi kena beri peringatan kerana itu arahan dan engkau ni hamba kena ikut arahan aku. So itulah antara arahannya. So Allah tak highlight kat sini, maka kenalah berzikir ke, bersolat ke, tetapi wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. So dia macam buka jugalah kita punya pandangan tentang takrifan ibadah tu. Dia lebih luas kan. Apa-apa saja yang Allah Ta'ala suruh, dia termasuk dalam skop kan, sebab kita buat dalam rangka kita ni sebagai abid hamba pada Allah. Dan nak share juga kan, bila ayat sebut wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ada banyak benda kita boleh ambil. Pertama macam Imran sebut tadi, mungkin dulu mesej tu untuk Nabi kan, beri peringatan, tapi sekarang dia sampai kepada kita. Yang keduanya, peringatan itu mesti bermanfaat untuk orang beriman kan. Kadang-kadang kita boleh tengok ayat ni sebagai dua sisi. Satu, orang yang beri peringatan, satu, orang yang menerima peringatan. Pertama, kita kena beri peringatan lah sebab ayat ni dia adalah fi'il amal, berilah peringatan. Yang keduanya kan, kita kena check.
kalau kita ni orang beriman, semua peringatan yang kita terima kan, dengar kat YouTube ke, orang remind ke, sepatutnya beri manfaat bagi kita, betul tak? Sepatutnya kita tak melenting kan. Kalau kita ditegur nasihat, kita tak tak kecil hati ke, tak salah. Dia bukan tahu pun. Sepatutnya kalau antara tanda iman dia tu, orang beri peringatan, benda tu akan manfaat untuk dia. Tapi kalau dia tak dapat ambil manfaat daripada, tak dapat istifadah kan, ambil manfaat daripada peringatan, there's something is wrong lah dengan kondisi iman dia ketika itu. Jadi kita check kan, sometimes kita ni banyak peringatan lalu kan kita, tapi berapa banyak peringatan yang lalu tu dia sebenarnya memberi manfaat. Dia takut kita ni pandai bercakap kan, contohnya aku boleh kata dalam Quran, tapi at the same time bila datang peringatan bagi kita, dia tak beri manfaat. Kita suka nak remind orang kan, status ke, tegur kawan-kawan ke sebagainya, tapi takut-takutlah manfaat tu tak dapat untuk diri kita sendirilah atau teguran. Kalau ada yang lain nak share boleh lagi. Sikit kot. Sikit je. Silakan. Yang 5 dan berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu manfaat bagi orang-orang mukmin. Saya pernah dengar satu perumpamaan. Jadilah seperti hujan. Hujan tu dia turun kepada satu tempat tu. Dia tak kisah orang tu, sebab certain orang bila nampak hujan dia suka. Certain orang bila nampak hujan dia tak suka. Tapi hujan tu dia tetap turun, dan dia turun tu akan memberi manfaat kepada semua orang juga. So itu je lah. Faham ke? Okay, itu je. So dia relate lah daripada sini, untuk memberi bermanfaat bagi orang-orang. Itu je. Terima kasih. Okay, jazakallah khair. Fahim kan? Bagus lah. Betul tu perumpamaan tu kan. Ada lagi siapa nak share sebelum kita tutup? Yang lain? Ikrami ke? Irfan ke? Lupa lah nak remind awal kan nak baca surah apa hari ni. Sebab dulu Amir Irfan pernah suggest supaya abang inform dulu surah apa yang dibaca, so that semua orang boleh prepare dan beri input Tapi itulah, sekarang tak sempat nak fikir. Tapi tak apa, mungkin nak share satu je lah ayat sebagai untuk pada hari ini, untuk sesi cerita Rabu kita ni. Surah Az-Zariyat ni dia banyak cerita, kita baca tu banyak berceritakan tentang akibat yang berlaku pada kaum-kaum terdahulu kan. Allah cerita tentang berita yang malaikat sampai kepada Nabi Ibrahim. Allah cerita apa kesudahan kepada Nabi Musa punya kaum, Nabi Lut sebagainya. Dan yang kita baca tadilah. Dan di hujung-hujung itu Allah kata pada ayat ke-50 Allah kata fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka fafirru, maka berlarilah kepada Allah SWT. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Dia nak stress, highlight pada perkataan berlarilah kepada Allah SWT kan. Dia dalam Quran ni kadang-kadang bila Allah nak bagi arahan tu, kadang-kadang dia guna perkataan yang ada elemen kesegeraan. Kadang-kadang lah, banyaknya macam tu kan. Kalau arahan tu untuk kita ni buat baik. Contohnya apa? Dalam surah Ali Imran sebut wasari'u ila maghfirah. Dalam surah Al-Baqarah sebut fastabiqul khairat. Dalam surah apa falyatanafasil mutanafisun. Surah apa tu? Tafifin kan. Jadi bila kita nak buat kebaikan ni, dia disuruh dalam ayat, struktur ayat tu berbentuk kesegeraan. Ayat tu dah segera. Dalam ayat ni apa? Fafirru, berlari-larilah ilallah. Kenapa perlu berlari? Tak boleh kalau kita tak berlari? Kita pergi pada Allah tapi tak berlari. Dia macam boleh juga kan? Tapi Allah nak suruh kita ni berlari, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh mengejar Allah SWT kan. Sebab kalau kita tak lari kan, selalu beza tau orang lari dengan orang tak lari ni. Kalau
lari ni dia nampaklah kita punya semangat nak kejar ampunan Allah Ta'ala. Kita lari ni juga menunjukkan elemen kita sedang lari daripada something di belakang yang kejar kita kan. Apa yang sedang kejar kita belakang? Musuh-musuh. Apa? Nafsu kita kan. Maksiat. Kawan-kawan yang mungkin ajak kita pada benda yang tak elok. Movie-movie yang tak elok contohnya. Kita punya akhlak-akhlak yang tak elok sedang mengejar kita belakang. So kalau kita tak lari, benda itu akan menarik kita lah, mendahului kita kan. Tapi bila kita berlari itu, dia menunjukkan kita punya keseriusan nak tinggalkan keburukan-keburukan yang masih ada dalam diri kita kan. Maka Allah kata berlari-larilah kepada Allah SWT kan. Fafiru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Segeralah berlari kepada Allah Ta'ala kan. Tak tahulah apakah keadaan yang berlaku dekat semua orang masa dekat rumah kan. Tapi selalunya kalau kita di rumah ni dengan masa lapang yang banyak ni, banyak ujian-ujian. Sebab normally orang muda ni banyak kan ujian ni. Especially bila sekarang ni access to internet tu sangat mudah. Kita boleh Facebook dating sekarang adalah boleh shake jumpa girlfriend. Kalau kita buka Instagram je, kita nak buka Instagram yang posting dakwah tapi keluar juga kan iklan-iklan yang tak elok, keluar artis yang menggairahkan ke TikTok lagi lah, tak pasti sebab orang tak TikTok kan, tapi orang cerita TikTok lagi bahaya kan. Video-video tu keluar tanpa tapisan dan sangat banyak dan sangat menarik. Kalau YouTube pun ada macam-macam kan, keluar pula iklan-iklan tu, ada adegan-adegan dalam cerita sebagainya yang benda ni sangat bahaya lah sebenarnya kan, yang boleh menggelapkan hati kita, yang boleh memberatkan kita untuk beramal, yang boleh menyebabkan kita rasa nak pergi kepada next step. Pertama kita tengok dulu macam best je, next step ni kita nak try buat dan makin menjauh kan. So itulah cabaran kan, bila bermain dengan phone, internet, masa lapang, dan juga yelah kat rumah kan tak ada orang pantau, hanya kita dan Allah SWT saja. So dengan ujian ini, kalau kita ada kelangkaan kita yang terlanjur ke, ada benda-benda yang kita buat secara tersembunyi ke, this is a time lah untuk kita berlari kepada Allah SWT kan. Sebab ayat ini telah ada sejak dulu sampai sekarang. Sentiasa Allah menjemput para hambanya, berlarilah kepada Allah SWT kan. Berlari di sekuat hati. Kalau kita gagal, jatuh tak apa, bangun lari lagi. Jatuh lagi, lari lagi. Lari lagi lah, lari. Orang sanggup berlari untuk apa? Berlari untuk Olimpik ke? Berlari, literally berlari untuk Olimpik kan. Lari, berebut katalah orang jual model baru iPhone limited edition, kita pun berlari kan nak dapatkan phone tu supaya kita dapat limited edition. Berlari beli tiket konsert dan sebagainya. So ramai je orang sanggup berlari dalam konteks keduniaan kan. Tapi siapakah yang sanggup berlari pada Allah SWT untuk memperbaiki diri dia dan kembali kepada Allah SWT. Semasa Nabi Allah Musa AS, dia berjalan bawa kaum dia kan, berlari kan daripada Fir'aun, lari kejar. Cuba tengok surah Taha ni. Allah Ta'ala bertanya kepada Musa, ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Sebab Nabi Musa tu waktu lari tu dia depan tau, bukan belakang. Ingat ke dia belakang kan, terus pergi kontrol. Rupa-rupa dia kat depan, dia paling laju. Turut ayat Quran tau tanya dia. Cuba cari, siapa jumpa kan. Surah Taha aku ingat, kalau tak salah ayat 80 lebih lah. Dengar suara lain ke sini? Dengar sikit. Lemak. Tak mengganggu kot. Okay, sekarang pakai selamat sikit. Dah jumpa dah? Siapa jumpa? Kan? Apa jawapan dia? Ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Musa, kau ni kenapa ni? Ajalaka ni maksud engkau ni ajal, lebih bersegera banding an qaumika ya, mendahului kaum-kaum. Kenapa rushing sangat ni? Soalan ni menarik sebab Allah tanya, muka Allah tak tahu. Apa jawapan Musa? Itu mereka
sedang menyusul aku dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau redha kepadaku. Masya Allah kan. Dia kata, aku memang laju dia orang belakang aku tak apa, tapi wa ajiltu ilaika rabbi kan. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Jadi jawapan Nabi Musa ni penting lah, sebab ni menunjukkan Nabi-Nabi faham. Dia kena bersegera, bukan nak selamat je. Bersegera litarda. Semoga Allah Ta'ala redha kan. Semacam kalau kita tak bersegera, macam Allah Ta'ala redha. Bukan kesimpulan tak mesti macam tu. Tapi semacam lah, itu difahami oleh Nabi ni macam dia orang kena bersegera sebagai untuk menggapailah keredaan Allah SWT kan. So kalau kita rasa nak berubah ke, nak tinggalkan benda tak elok, kita bolehlah bersegera kan. Walaupun kita nak bincang hadis keempat ni adanya elemen tadaruj, berperingkat-peringkat, tapi kita dah bincang itu. Kita nak ubah orang, kita kena slowly kan, berperingkat-peringkat. Tapi kalau kita nak berubah diri sendiri, kita boleh bersegera. Wallahualam, itu cukup untuk hari ni kan, daripada tilawah tadabbur. Kalau sesiapa nak tambah ke, ada ke nak tambah? Boleh. Itulah, bila baca ayat tu kan, fafirru kan, maksudnya Allah yang suruh kita bersegera, ataupun kat situ, apa, berlari bersegera lah. Tapi yang saya cakap, ada hadis tu. Yang hadis tu, yang dia starting awal-awal, Allah SWT cakap, dia mengikut sangkaan hambanya. Allah SWT mengikut sangkaan, Allah SWT bersikap mengikut sangkaan hamba-hambanya. Lepas tu yang bahagian last-last hadis tu, Allah SWT sebut, jika seseorang tu mendekati aku dalam keadaan berjalan, maka aku akan mendekati hamba-ku dalam keadaan berlari ataupun bersegeralah. So dia macam, kalau dalam ayat tu Allah SWT, kalau dalam hadis tu sendiri cakap kita untuk berjalan, lepas tu Allah SWT lagi segera kat kita, apa lagi kalau kita bersegera. Tak tahulah macam dalam kesegeraan Allah tu, mungkin lagi luar biasa lah. Faham. Okay. Jazakallah adik, betul. Cuma hadis tu nak cerita tentang Allah punya respon pula kan. Tapi untuk kita, sepatutnya kita bukan pilih jalan tu, kita pilih yang bersegera. Nak ceritanya Allah tu bersedia lah. Sebab kalau kita jalan, dia nak dilari, perumpamaannya. Dia dah tunggu je kita ni nak kembali pada dia. So kita ni tunggu nak bergerak je lah kan. Okay. Kalau tak ada apa lagi, kita stop guys dulu sesi tilawah kita tadabbur. Semua orang okay ke so far? Boleh teruskan lagi? Boleh. InsyaAllah. Okay, baik. Sikit lagi kan kita sambunglah hadis kita ni. InsyaAllah pada hari ini kita nak sambung lagi bacaan hadis keempat. Kita dah cover 2 sesi iaitu hadis kan. Ataupun last time hadis ni dah dibaca first bacaan dengan Usim dan dengan Ujem Ai. So mungkin malam ni kita nak, malam ni lah, pagi ni nak habiskanlah ibrah daripada hadis ni. Ni hadis ni. So last time kita dah baca hadis ni dan kita dah tengok ada beberapa ibrah yang kita tengok pada minggu yang lepas. Pertamanya kita tengok ibrah pertama hari tu, Nabi SAW ni dia menggunakan perkataan hadis ini, iaitu perkataan al-batnu kan. Yang kita discuss hari tu, batni ni adalah perut. Menggambarkan Nabi ni berbicara dengan sahabat ni dengan bahasa yang mudah yang mereka faham. Walaupun sebenarnya baby yang berada dalam perut ibu tu bukan kat perut, kat rahim ataupun kat fallopian tube. Tapi Nabi ni guna bahasa yang sampai. Okay, tak apa, itu pertama. Yang kita dah tengok hari tu ialah Allah Ta'ala ni berperingkat-peringkat kan. Bila ada perkataan summa ni, summa. Maknanya Allah ni berperingkat-peringkat dalam mencipta manusia. So manusia ni sunatullahnya dia grow secara tadaruj, berperingkat-peringkat asal sunatullahnya. So bila kita nak ubah manusia ni, kita tak boleh nak bersegera kan. Walaupun Allah boleh je nak segerakan proses bayi tu lahir. Itu yang kedua tengok hari tu. Kita tengok juga hari tu apa lagi? Tengok hari tu
Itu dah tengok itu kan, lupa dah. Roh. Pasal ruh ni, betul. Manusia ni ada dua elemen lah, dua elemen. Satu elemen jasadiah, satu elemen roh. Ataupun ada yang kata ada elemen ketiga iaitu elemen pemikiran kan. Tetapi dalam hadis ni menyebut kita ada dua elemen. Satu jasad, satu roh. Yang memberi nilai adalah roh. Orang tengok pada jasad kan. Jasad ni rupa paras lah. Manusia memandang pada jasad. Nanti jadi apalah, tengok rupa paras, tengok handsome, cakap ke, kroni-kroni, tengok bangsa mana sebagainya ni. Tapi di sisi Allah Ta'ala kita ni bernilai pada kita punya aspek spiritual tu, kerohanian kita kan, takwanya. Seperti mana firman Allah SWT, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Takwa ni bukan jasad, tapi dia adalah ruh kan, kita punya perasaan tu. Kalau orang tu dia ratu cantik sekalipun kan, jika roh tercabut daripada badan dia, lama-lama badan dia tak jadi apa dah, akan jadi mayat yang tak ada orang simpan. Tidak ada orang yang akan membangga, mengkagumi mayat ratu cantik tu. Siapa-siapa pun dia kan, Perdana Menteri ke, Khalifah ke, Imam Surau ke, Bilal Masjid ke kan, dekat dunia mungkin dia berbangga dengan jawatan, ada PhD ke, datuk ke, tapi bila roh tercabut tak ada nilai. So manusia tu nilainya pada roh. Yang itulah yang Nabi nak angkatkan semua pada suatu masa dulu. Jadi kita sambung sikit kan. Selepas Allah SWT utuskan malaikat ni untuk buat apa Malaikat ni akan datang untuk yu'maru bi arba'in kalimat, menuliskan ataupun malaikat suruh untuk diberikan beberapa arahan, ataupun dekat sini ada empat kalimat lah untuk ditetapkan oleh malaikat. Pertama sekali menulis di kitab dia rizqihi, tulis tentang rezekinya. Okey, rezeki. Kemudian wa ajalihi, ajalnya. Ketiga wa amali, amal dia. Itu yang keempat, bahagi ataupun sengsara ataupun bahagia, yang keempat. Okey, maknanya bila seorang baby dalam perut, Allah SWT telah tahu apa nasib dia sampai dia mati kan. Maknanya Allah dah tahu apa dia punya rezeki dia. Dia punya ajal bila, apa amal dia, adakah dia ni bahagia ataupun sengsara kat dunia. So sebelum kita lahir lagi Allah dah tahu. Dan kita ni rezeki dah ditetapkan kan. Sepatutnya bila kita rezeki dah ditetapkan, kita tak sibuk dah. Bukan tak sibuk nak cakap macam mana kita ada dua benda kat dunia kan. Orang ni confused. Ada kaitan dengan surah kita baca tadi kan. Kita ada kerja tujuan kita nak kena buat. Tujuan kita punya lah, purpose of life kan, tujuan hidup kita. Tapi ramai orang tujuan hidup mereka ni adalah mereka ni mencari rezeki kan, ataupun rezeki ni menjadi saingan untuk mereka buat tujuan hidup. Terlalu concern tentang rezeki. Sedangkan rezeki telah pun ditetapkan. Tapi yang akan diberi pahala adalah apa usaha dia nak buat function dia dekat dunia ni kan, tujuan hidup. Allah telah tetapkan rezeki masing-masing. Dan bila maut dia. Kadang-kadang kita takut nak beramal sebab takut mati kan, contohnya. Tapi sedangkan ajal telah ditetapkan. Mati macam mana dan macam mana dan kat mana sebagainya. Dulu seorang syekh ni kan, dia pengganti kepada Syekh Ahmad Yasin yang memimpin Hamas pada satu ketika dahulu. Selepas Syekh Ahmad Yasin dibunuh pada tahun 2002 kan, siapa-siapa pernah baca lah atau tengok video dia kena tembak oleh Apache tu. Kemudian mereka melantik Syekh Abdul Aziz Ar-Rantisi menggantikan dia sebagai pemimpin Hamas. So datanglah media tanya pada doktor ni kan, Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi ni. Tanya doktor, nanti Atta ni nak ganti Syekh Ahmad Yasin kan sebagai pemimpin. Tak takut ke nanti Israel akan bunuh awak ni cara yang sama seperti mana Israel membunuh Syekh Ahmad Yasin? Dia membaca Al-Quran surah Al-Ahzab kan. Dia kata kalau engkau lari pada maut entah akan mendatangi engkau sama ada di rumah atau di luar rumah kan. Ada surah Azab tu. Maknanya dia faham kita punya ajal ni dah ditetapkan pun, kenapa dia tak ambil risiko je untuk Islam kan. Dan memang eventually dia mati dengan cara yang sama. Dia bunuh oleh Israel dengan cara yang sama seperti mana Israel membunuh Syekh Ahmad Yasin. Ceritanya orang yang faham tentang ajal ini di tengah Allah, dia tak fikir tentang ajal kan bila dia nak tentang mati sebenarnya. Tapi benda tu kita tak tahu, kita akan mati, cuma kita buatlah persiapan-persiapan kan. Kita tak nak elak kita mati dekat mana kan.
kita buatlah persiapan-persiapan. Dan maksudnya Allah Ta'ala tahu semua yang berlaku pada kita kan. Kemudian hadis ni masuk kepada part yang berikutnya. Nabi bercerita, "Fawallahu alladzi la ilaha illa ghairuh." Demi Allah kan, la ilaha tidak ada Tuhan selainnya. Nabi kata, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar bi ahli jannah." Ni menarik kan, dia sedang cerita tentang ada orang dari kamu ni yang mereka ni beramal dengan amalan ahli syurga, bi amal al-jannah, hatta ma yakunu bainahu wa baina ila zira'. Sampailah syurga dengan dia tu tidak ada jaraknya, hanyalah sedepa. Katanya dah nak masuk syurga sangat-sangat dah. Sebab jarak-jarak dengan syurga sangat dekat sebab banyaknya amal dia syurga. Tetapi dia kata kat sini wa yuskilu alaihi kitab. Illa zira' fayusbiku, tapi kitab takdir tu mendahului dia. Fayusbiku alaihi kitab. Takdir Allah Ta'ala mendahului dia. Kemudian dia fayamalu, maka dia beramal dengan ahli an-nar fadkhuluha. Contohnya apa? Dia dah beramal dengan amalan syurga sepanjang hidup dia kan. Tapi di hujung-hujung tu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Ni syurga ni. Amalan ahli syurga ni. Amalan tu lah, bukan syurga, amalan tu. Dan dia mati masuk dalam neraka. Sama juga dengan kes yang kedua kan. Iaitu ada orang yang sepanjang hidup dia beramal dengan amalan neraka, tapi di hujung-hujung tu dia beramal dengan syurga, dia masuk ke syurga. Jadi poin kedua ini sedang bercerita tentang apa? Itu tentang, bukan cerita tentang kita tak payah beramal sebab kita dah tahu dah amal kita syurga ke neraka. Tapi Nabi sedang memberitahu kalau kita sedang buat benda baik kan, kita sedang buat kebaikan, kita tidak boleh rasa senang sebab kita belum confirm lagi akan buat baik sampai habis. Betul tak? Pertama sekali kita tak rasa senang dengan kebaikan yang kita sedang buat. Dan kalau kita nampak orang buat jahat, kita pun tak boleh nak kata apalah sebab dia bukan jadi baik pasal ni. Tapi kita boleh tegur dia, tegur, tapi kita tak kata dia masuk neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, amal itu ditentukan pada pengakhiran. Bukannya awal kan. Kita semua ada sejarah yang mungkin macam-macam kan. Pernah dulu bunuh kucing ke, sepak ikan ke kan. Menguratkan orang, tinggalkan orang ke, kecewakan perempuan ke, perpulahan, tak tahulah, semua orang mungkin ada kan sejarah sidang masing-masing kan, ataupun sekarang masih ada kan. Tapi kalau kita berubah sekarang dan ke depan, yang dihitung oleh Allah Ta'ala lah pengakhiran macam mana, bukannya dia lepas. Sahabat-sahabat Nabi ni, kalau lah Allah menghitung mereka yang silam, mereka ni macam-macam kan maksiat mereka buat. Mereka pernah minum arak, mereka berjudi, berzina, mereka ni apa lagi, ada yang bunuh anak sebagainya. Tetapi bila mereka jadi sahabat-sahabat Nabi, mereka dapat keutamaan dan mereka mati kerana beriman. Penghujung itulah yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. So hadis ni macam nak beri kita mindset bahawa kita kena pastikan kita ni maintain dalam keadaan ada kebaikan kan. Sebab yang dihitunglah al-khawatim tu, pengakhiran kita dekat macam mana. Jangan rasa bangga dengan apa yang kita sedang buat sekarang, tapi berdoalah semoga Allah beri kita keistiqamahan untuk teruskan kebaikan-kebaikan kita buat sampailah kita bertemu dengan Allah SWT. Ini adalah surface hadis tu. Kita tengok berapa ibrah yang kita boleh ambil daripada pagi ini insya-Allah. Kita akan baca kat sini beberapa. Okey, kita tengok poin yang Ustaz tulis itu Fizal Nawiyah ni, beberapa fiqh yang kita boleh ambil kefahaman dakwi dan tarbawi daripada hadis ini. Pertama dikatakan sini tadarus Allah dalam mencipta satu penuh dengan hikmahnya. Tadarusnya apa? Tadi dah sebut kan? Tadarus ni adalah berperingkat tu. Step-step tu. Dalam mencipta satu penuh dengan hikmahnya. Kejadian langit dan bumi jadikan dalam 6 hari. Apatah lagi manusia yang penuh dengan kompleksnya dalam kejadian roh, jasad, psikologi, biologi, fisiologi dan lain-lain memerlukan tadarus juga dalam perubahan. Kan? Walaupun Allah Ta'ala boleh je nak ciptakan semua tu dengan kun fayakun, tapi secara alamiahnya, secara tabi'inya, secara sunatullahnya, Allah jadikan manusia ni berperingkat-peringkat. Sebab itulah nature kita kan. Itu yang pertama. Yang kedua kata tadarus ini adalah perlu dalam proses merubah. Kita nak merubah, kita perlu berperingkat. Dan bukan dalam proses berubah. Ini penting kan. Kalau kita nak berubah, kita boleh kena berubah terus. Kita tak boleh kata
sabar-sabar sikit-sikit dulu. Sebab kita tak tahu, kalau kita dah sedar kita berubah lah. Tapi kalau kita nak ubah orang, kita kena berperingkat sebab orang tu punya kesedaran mungkin lagi tak sampai seperti mana tahap yang sepatutnya. Kemudian kan Allah menekankan 4 perkara yang telah tuliskan oleh malaikat semasa dalam kandungan ibu. Walaupun ia tentunya tidak terhad kepada 4 perkara saja. Menarik dia kata sebenarnya walaupun hadis sebut 4 perkara, tapi dia taklah maksudnya spesifik dalam perkara ni. Sebenarnya semua aspek telah pun ditetapkan oleh Allah Taala. Tapi kenapa kita kata penekanan dan sebutan 4 perkara yang ada hikmahnya? Ia antara perkara yang sering menjauhkan manusia atau menjadikan mereka lupa terhadap tanggungjawab mereka. Okey, menarik kan dia kata kan. Sebenarnya betul juga, bukan 4 perkara juga Allah tetapkan, tapi kenapa hadis ni highlight 4 perkara ini? Sebab 4 perkara ni sering menjadi kita punya kerusingan. Itu apa? Kita punya rezeki, tentang mati, tentang amal kita, tentang bahagia atau sengsara kan. Contohnya kata kat sini. Contohnya kata, kerana takutkan rezeki dan mati, maka manusia telah melupai tugas dan tanggungjawab mereka. Mereka disuruh untuk berubudiah. Kan kita belajar kan ayat 156 tu. Dan melaksanakan tanggungjawab khalifah kan. 2:30 kan. Al-Baqarah. Dengan jaminan rezeki dan mati semuanya telah ditentukan. Rezeki telah ditentukan, mati pun telah ditentukan. Tapi orang tak buat dua benda ni kerana takut pada dua benda ni. Sepatutnya tidak timbul lagi perasaan takut kehilangan rezeki dan takutkan mati demi melaksanakan tugas ubudiah dan khalifah. Okay. Semalam kita bincang, semalam Abang share nasihat singan yang Junjunia tu, antara penyakit yang menimpa umat akhir zaman ni, Nabi kata al-wahnu. Al-wahan kan, al-wahan. Penyakit wahan. Kemudian sahabat-sahabat tanya Nabi, famaza wahan ya Rasulullah kan? Apa itu al-wahan? Nabi kata, hubbun dunia wa karahiyatul maut. Cinta dengan dunia dan juga takut pada mati. Jadi takut mati ni antara penyakit umat akhir zaman sebenarnya yang menyebabkan kita tak beramal. Kan? Contohnya apa? Katalah kita nak pergi program kan. Ada program lah dekat mana-mana lah kan. Ajak program ke Kemulai ke. Tak nak pergi takut nanti aksiden motor ke sebagainya kan. Mati contohnya lah kan. Ataupun kita nak minta lah pergi buah lakau sekolah-sekolah ke. Takutlah nanti kena ban ke apa sebagainya. Contohnya kan. Jadi ketakutan tu lah menghalang kita untuk beramal kan. Sedangkan kita disuruh untuk beramal. Rezeki kita telah pun ditetapkan oleh Allah SWT. Dulu para sahabat ni dia tak ada macam tu kan. Mereka ni saya tanya lagi, kalau mereka mati dapat apa? Mereka hidup nak mati kan. Berperang untuk mati syahid. Kita hari ni takut mati kan. Seterusnya, poin kedua kata kat sini, manusia tidak melaksanakan apa yang telah diamanahkan dan telah menjadi tugas mereka, tapi sibuk mengejar sesuatu yang telah pun ditetapkan oleh mereka kepada mereka. Ini bercerita tentang rezeki adalah kita tak buat apa yang kita disuruh, tapi sibuk mengejar sesuatu yang telah pun ditetapkan, itu rezeki kita kan. Bukan salah mencari rezeki again kan, tapi kita kena tengok dekat mana prioriti kita kan. Ini secara umum lah kita akan ada mindset kan, bila kita kerja nanti, bila kita keluar alam belajar kan, kita akan berada di satu alam yang beza. Alam orang bekerja ni memang kerja mereka cari rezeki je, cari makan je kan. Bangun pagi, pergi kerja, balik kerja, tidur. Tak fikir yang lain. Dan kepala mereka keluar mencari rezeki, balik bawa rezeki. Sedangkan tugas ubudiah tu sekadar mana ubudiah orang awam. Tugas khalifah memang tak ada kan kalau orang awam je, kawan-kawan kat office ke sebagainya. In fact kita boleh check kawan-kawan kita sekarang pun kan, yang mungkin mereka datang belajar ni sebab fikir cari rezeki sebenarnya kan. Nak skor cemerlang, nak kerja apa, itu je mereka fikir. Supaya nanti boleh kerja engineering bagus, gaji besar, nak bina rumah, itu semua tentang rezeki. Dekat mana kedudukan dakwah dalam planning kita tu? Ataupun ubudiah dan khalifah. So kita tak nampak lah benda tu, ataupun masyarakat awam kan. So kata lagi kat sini, semua perkara telah ditentukan oleh Ta'ala dan dinamakan sebagai qadar. Allah telah mengunjur kita untuk mengambil sebab supaya dengannya kita akan mendapat ganjaran. Sedangkan sebab-sebab sebut tidak berkuasa untuk mengubah apa-apa. Kata Syed Qutb dalam Muqaddimah fi Zilal. Ini nak cerita tentang walaupun Allah telah tentukan kita punya nasib, penghujung macam mana, takdir kita macam mana, tapi kita tak kena berusaha mengambil sebab-sebab. Kan? Contohnya apa? Kita nak exam. Ni simple lah kan. Sebenarnya kita punya result telah pun ditakdirkan oleh Allah. Tapi kenapa nak belajar juga? Sebab dengan belajar itu kita mengambil sebab dia tu. Penyebab percemerlangan adalah belajar. Tetapi cemerlang tak cemerlang Allah bagi. Ada orang tak belajar pun Allah bagi cemerlang. Cuma secara formulanya sebab dia tu adalah belajar.
So siapa yang ambil penyebab-penyebab dia ini, dia akan mendapat pahala di atas sejauh mana dia mengambil sebab-sebab ni. Walaupun sebab-sebab itu sendiri tidak ada kuasa memberikan hasil. Faham ke statement tu? Kan? Jadi kalau ada orang berhujah kan, kalau macam tu tak payahlah kita beramal, dah tahulah kita syurga ke neraka. Tak. Kita buat juga sebab secara normalnya kalau orang tu buat amal-amal syurga, dia cuba sampai baik sampai dia mati, dia maintain, insya-Allah dia akan menuju ke syurga kan. Walaupun syurga neraka itu akhirnya ditetapkan oleh Allah Taala, tapi dia berusaha untuk dapatkan syurga, Allah akan ganjari dia lah. Dan Allah tu Maha Adil. Kemudian di atas ni orang beriman menggunakan sebab-sebab kerana ia diperintah berbuat begitu dan bukan kerana yakin bahawa sebab-sebab itu boleh merubah apa-apa kerana Allah lah yang menentukan kesan-kesan dan natijah. Bukan sebab itu sendiri berkuasa mengubah. Keyakinan kepada rahmat Allah dan keadilannya, kepada hikmat kebijaksanaan Allah dan ilmunya menjadikan seorang hamba itu tenang dan tidak gundah gulana. Masya-Allah kan. Kalau kita yakin bahawa kita bekerja je, kita beramal je, maka kita tak akan risaulah tentang apa hasilnya kan. Sebab kita hanya beramal seperti mana Allah suruh, hasil itu kita serahkan pada Allah SWT. So dia kata kat sini lagi kita baca lagi dua last point. Mukmin da'i sentiasa bekerja dan bekerja untuk mengubah manusia kan. Berjaya dan tak berjaya sama je. Itu semua tidak akan menyedihkan kita kan. Kerana dia yakin semua ketetapan adalah di tangan Allah Ta'ala. Yang pasti segala usahanya yang mendapatkan ganjaran dari Allah walaupun mad'u tak berjaya ditajmid atau dihasur, ketidakberjayaannya dan kerja dakwahnya adalah cabaran untuknya terus mengejar dan mengejar pahala yang disediakan oleh Allah SWT. Okay. Dan yang terakhir sekali pun best lah. Dia cerita tentang kesukaran membesar dalam kurung ibu menjadikan kita sentiasa teringat kepada Allah Ta'ala supaya berbuat baik kepada ibu dan bapa kita. Masya Allah. Jadi itu kok sedikit apa yang kita boleh ambil pada hadis yang keempat ni lah yang Abang berkongsi pada pagi ini insyaAllah. Ringkas saja kan. Tapi hadis ni menarik sebab dia menambah lagi keyakinan kita sepatutnya kepada hadis ini. Sebab waktu hadis ini dibacakan pada para sahabat, mereka tak pernah dengar tentang ilmu-ilmu yang berkaitan obstetric and gynecology kan, tentang perbidanan, tentang bayi macam ni, tentang 40 hari macam ni, 40 hari macam ni. Tapi sekarang apa yang Nabi sebut itu telah pun partially proven oleh sains. Maknanya Nabi sedang bercerita benda yang betul. Kan? Bukannya tak betul. Nabi cerita tentang takdir semua ni betul. Kan? Kalau sahabat terima 100%, sepatutnya kita boleh terima hadis ni lebih daripada sahabat. Sebab separuh hadis ini telah pun terbukti di depan mata kita hari ini. Iaitu peristiwa 40 hari itu telah pun dibuktikan oleh sains hari ini. Cuma part yang bawah tu kan, part tak ada tu yang tak terbukti lagi. Sebab syurga neraka tu tak berlaku lagi kan, tunggu kita mati. Tapi kita patut boleh percaya sebab the first half hadis ni telah pun dibuktikan oleh sains hari ini. So patutnya kita makin semangat lah, atau makin tinggi keimanan kita pada hadis ini kan. Allah Alam, tu kot sedikit hadis keempat, tengah lajunya lah kan.